Assalamualaikum. Ya, start lah ni hujan lebat sangat. Ni saya tengah goreng daging harimau menangis, garam kunyit. Bahan-bahan yang saya masukkan ialah garam, kunyit dengan gula. Kita grill lah dengan daging tadi kan. Grill tu, kemudian nanti bila dah dekat nak masak, saya akan masukkan cili padi, cabai melaka ni tak boleh dibuang tangkai ya, sebab bila dia buang tangkai nanti daging akan jadi pedas. Jadi saya tak buang tangkai. Kemudian saya masukkan talia, bawang besar 2 biji ke 3 biji ke. Kemudian saya masukkan bawang putih yang diketuk. Sekarang ni bawang putih saya tak jumpa dah, duduk bawah sekali kot. Okay. Hanya bawang besar yang dipotong tebal-tebal dan besar-besar. Cili padi saya masukkan 40 biji. Cili padi tak boleh dibuang tangkai, sebab bila dibuang tangkai daging goreng tu akan rasa pedas kan, tak sedap kan. Jadi tujuan dimasukkan cabai melaka dalam gorengan ni, sebab nanti bila kita makan nasi, kita ambil daging, kita ambil bawang, dah kita ambil sekali dengan cabai tu, buah nasi kita makan sekali, sedap. Boleh mamah daging, boleh mamah cabai, sedap tu. Ada halia daging ni. Saya bubur kunyit, bubur garam, dan yang penting kena bubur gula. Sebab petua goreng daging kena bubur gula sedikit, sebab gula tu dia bertujuan untuk melembutkan daging. Jadi nanti daging goreng tak akan jadi keras. Bila kita masuk gula, memang daging goreng dia akan jadi lembut. Goreng daging kunyit kena banyak ya, sebab bila kunyit banyak, dia akan melindungi isi daging tu. Jadi daging tu akan rasa sedap lah. Ni daging harimau menangis tau. Jangan kata saya goreng harimau pula. Saya tak ni bukan daging harimau nam, ni daging lembu, tapi di satu bahagian tu. Saya ingat ini dia ada di bahagian dekat dengan atas bonggol dia tu, dekat dengan atas punggung dia tu. Atas punggung ni, atas paha dia lah. Atas paha dia tu. Inilah daging dia, daging orang panggil daging harimau menangis. Daging harimau menangis ni sedap sangat sedap. Dalam sekok lembu tu, daging harimau menangis ni lah yang paling sedap. Daging harimau menangis tu, asal cerita dia ialah bila harimau dapat tangkap lembu yang duduk dalam hutan, tujuan dia ialah nak makan daging ni. Jadi bila kata dia dapat tangkap tapi dia tak boleh makan daging tu sebab kawan-kawan dia curi, jadi harimau ni menangis lah, sebab dia tak boleh makan daging ni, bahagian ni. Sebab bahagian ni telah dicuri kawan-kawan dia. Jadi harimau tu menangis lah. Itulah yang dinamakan daging harimau menangis. Bukan daging harimau menangis lah. Ni daging lembu, tapi nama di bahagian tu ialah daging harimau menangis. Dia ada daging, dia ada lemak. Jadi lemak dia tu duduk sekali dengan daging. Lemak tu bertempel kat daging. Banyak orang konfusi dengan batang pinang. Kalau daging batang pinang, dia macam lain pula. Kalau daging batang pinang, dia tak ada lemak-lemak macam ni. Kalau daging harimau menangis, memang dia ada lemak-lemak macam ni. Daging campur dengan lemak. Sebab dia punya lemak tu special. Sebab dia punya lemak tu memang bercampur dengan daging. Duduk sekali dengan daging, melekat kat daging. Kalau daging batang pinang, dia tak ada lemak. Kalau dekat Kedah ni nak beli daging ni, kena kata saya nak beli daging harimau menangis. Memang dia akan bagi yang ni.
Kalau kata saya nak beli batang pinang, dia akan bagi daging jenis batang pinangnya. Jadi tak akan dapatlah daging harimau menangis. Jadi ada perbezaan. Jangan sebut daging batang pinang, dia akan dapat bahagian lain. Kalau kata pakcik saya nak daging harimau menangis, dia akan potong yang ni lah. Betul. Ni nama dia daging harimau menangis ni sebab dulu-dulu kan dalam hutan kan lembu kan duduk dalam hutan. Jadi bila harimau tu dia dapat tangkap, dia duk aim ni nak tangkap harimau ni, nak tangkap lembu ni. Lepas tu bila dia dapat tangkap lembu, kawan-kawan dia semua mai lah pakat nak ambil daging lembu ni. Lepas tu dia ni, lepas tu semua tu kawan hak tangkap lembu harimau ni tangkap lembu ni, dia duk aim nak makan bahagian ni lah, bahagian sedap sekali ni. Kan yang ada lemak, ada daging ni sedap sungguh ni, tak tahu nak habaq, memang sedap sungguh. Lepas tu dia duk nak makan lah, tahu kawan dia pergi makan dulu, kawan dia ambil buat lari. Jadi dia pun terkeyok lah sebab letih atas usaha dia tangkap harimau tu. Nak makan hak ni, tahu kawan dia pergi curi buat lari lah daging. Jadi harimau tu menangis. Sebab itulah nama daging ni, daging harimau menangis. Bukanlah daging harimau nah, daging lembu. Tapi bahagian ni nama daging harimau menangis. Rentetan cerita itulah. Cerita harimau tangkap benda lautan tu, dia tak boleh makan, dia pun terkeyok. Sebab tu daging sedap. Kalau mai Kedah kena habaq kata saya nak makan daging harimau menangis, baru mereka bagi hak ni. Kalau habaq batang pinang, dia bagi hak lain lah. Atau kalau habaq kata saya nak daging lembu hak sedap sekali, dia akan pergi bagi batang pinang. Dia tak akan bagi harimau menangis. Sebab harimau menangis ni tak banyak. Harimau menangis ni dalam seekor lembu, dia hanya ada dalam 3 kilo 4 kilo ya kot. Jadi kalau kata orang sembelih lembu pun dia kira siapa cepat, siapa dapat lah. Kalau nak makan daging harimau menangis ni memang kena pergi beli awal-awal lah. Orang hak pergi beli nombor 1, nombor 2 baru akan dapat daging ni. Itulah cerita dia. Jadi saya akan goreng daging ni sampai daging ni masak. Lepas tu dah dekat-dekat nak tutup api, baru saya akan masukkan benda ni. Cabai melaka 40 biji. Cabai melaka tak boleh buang tangkai no. Lagi daging akan pedas. Jadi bubuh sekali dengan tangkai-tangkai. Itu yang sebab saya bubuh tangkai sekali tu. Bubuh cabai melaka, tu bubuh irisan halia, lepas tu bubuh bawang besar 2 biji ke 3 biji ke. Lepas tu bubuh bawang putih yang diketuk 4 biji atau 5 biji. Jadi nanti bila daging tu masak, saya akan bubuh hak ni lah dalam, saya akan ambil semua ni, bubuh dalam daging ni. Lepas tu gue tu agak bagi bawang tu layu, tutup api. Lepas tu angkat tu, bubuhlah pinggan daging. Tapi minyak kena bubuh juga sikit no. Sebab kalau tak bubuh minyak, daging tu dia akan keras. Kalau kata kita angkat daging bola pinggan, kena cedok juga minyak bubuh dalam pinggan tu. Itulah petuang untuk tidak bagi daging keras selepas digoreng. Betul ya Mat. Kalau makan ni sedap lah. Kalau bukan kata harimau je teriak, orang pun teriak kalau kata tak boleh makan yang ni. Kalau dah kata dia tu memang duk ngidam lama nak makan, dia pergi market dengar kata tak ada lah daging yang menangis habis dah, dia mesti teriak. Lepas tu esok kena pilih, memang dia akan cepat habis. Itulah kisah dia. Ni daging ni nak masak dah. Jadi bila kita goreng daging awal-awal tu, bila minyak panas kita bubuh daging, awal-awal tu daging tu dia akan keluarkan ayak dia. Kita akan nampak daging tu duduk dalam ayak. Jangan susah hati. Sebab nanti bila daging tu dah masak,
ayak tu akan hilang, dia akan tinggal minyak balik. Tu dah sedap tu, noh. Lepas tu bila dah macam ni nanti, barulah boleh masuk cabai-cabai apa tu. Yang penting daging dia kena grade kunyit banyak. Lepas tu bubuh garam bagi seimbang, bagi ada rasa masih manis sedap lah kan. Lepas tu bubuhlah gula. Ni saya bubuh gula 1 camca. 1 camca besar. Tak penuh lah 1 camca besar ya. Tujuan gula tu bukan suka-suka pun. Tujuan gula tu ialah melembutkan daging. Kalau buat daging goreng, bubuh gula, memang daging tu akan sedap sangat-sangat. Tak tahu nak habaq sedap macam mana. Daging pun lembut sangat-sangat. Tengok tu. Masak tu. Garing elok dah tu. Okey, dan ni tengok salinan. Saya nak buah nah. Okey. Tu je lah. Itulah. Lepas tu kita goreng. Dia berwangi lah sebab ada halia. Halia tu ni akan bagi wangi tu. Ada halia, ada bawang. Tengok. Barulah kita nampak daging goreng kita sedap. Bila bubuh bawang-bawang, halia, cabai semua ni. Kalau buat daging goreng semangga, nampak tak apa menyelerakan lah. Dia kena buat rajin-rajin sikit. Kena ambil cabai melaka, kena potong bawang besar. Tu ketuklah bawang putih 4-5 biji. Tu potong halia. Halia tu penting sebab halia tu dia akan bagi wangi, menyelerakan. Ni pun menyelerakan dah. Dan nampak cantik ni nak cerita bab tokok cabai. Ni saya ni makan cabai tu nyabuh banyak tu. Ni saya bubuh kat 40-50 biji ni. Sebab sekali sesuap nasi dia kena pedih. Saya kena makan sebiji cabai. Allah nyabuh banyak tu. Cabai jangan duk buang tangkai nak tak dia pedas. Daging jadi pedas. Cabai kena bubuskan dengan tangkai-tangkai dia. Sedap. Ni saya tak makan lot lain dah. Saya makan daging ni je. Makan daging ni baru puas hati. Rasa makan lot lain dah tak usah campur-campur. Kalau campur-campur tak sedap. Kalau buat daging goreng kena makan daging goreng saja. Sedap. Lepas tu kalau dah kata Pani nak makan masak kicap kata, daging masak kicap kan. Lepas tu dah dia malas dah nak buat benda lain. Kita goreng daging macam ni. Lepas tu bila dah masak macam ni, ambil kicap kipas ke, kicap mudim ke, kicap apa ke, tuang saja. Bubuh dia pun lah. Agak-agak bubuh lah. Bubuh lah agak-agak setengah cawan ke, 1/4 cawan ke, 5-6 canca ke. Lepas tu gue tu memang dah jadi sebiji macam daging masak kicap. Daging harimau tu saya pesan kat orang market. Pesan kat dia, kata saya nak daging harimau nangis 2 kilo. Dia bagi sekilo RM35. Kalau kata siapa yang tak kenal orang hak yang jual daging tu, dia kena tunggu di market sebelum market buka. Sebab dalam sekok lembu dia cuma ada dalam 3-4 kilo saja daging harimau menangis ni. Kan? Dia ada sikit lah. Saya ingat habis-habis banyak pun dia ada 3 kilo ya kot daging harimau menangis ni.